Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dalam rancangan Ummati. Ummati, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak melihatmu, tetapi engkau hidup dalam hati-hati para pencintamu. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan insan-insan istimewa untuk dijadikan suri tauladan kita bersama. Dan pada kali ini sangat-sangat istimewa kerana saya bukan berdua tetapi bertiga. Bertiga bersama dengan pasangan suami isteri yang cukup luar biasa. Sang isteri merupakan pelakon popular, selalu kita lihat di kaca televisyen, dan sang suami merupakan pejuang kemanusiaan. Allahu Akbar. Mereka bertemu di tempat yang mulia, Tanah Haram, dan alhamdulillah telah diijab kabulkan dan dikurniakan dua cahaya mata. Masya-Allah, mereka ini merupakan salah seorang pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sabar saya nak bertemu dengan mereka. Saya dalam perjalanan, doakan perjalanan saya, insya-Allah. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah sihat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, inilah tetamu istimewa kita pada minggu ni, Encik Reza dan juga isterinya Irma Hasmi. Alhamdulillah. Ramai yang nak kenal dengan anak-anak, cuma hari ni tak ada anak-anak. Anak ke mana? Ya, hari ni dia ada kelas. Ada kelas. Jadi itulah tak ada. Bagus. Pendidikan anak-anak diutamakan. Cuma siapa nama dua tu? Pasang-pasang tu? Okey, yang sulung Reza Shah Irfan, Reza Shah Azmi. Oh, kekalkan Reza tu kan? So yang perempuan pula nombor 2 tu Irma Nurnaili, binti Reza Shah Azmi. Baik, apa yang Reza buat sekarang? Mungkin dalam cari nafkah. Alhamdulillah, saya sekarang ni terlibat dengan NGO kemanusiaan. Baik. Jadi full time lah. Jadi most of the time tu memang dengan NGO lah. Uruskan ada beberapa perkara lah. Oh, subhanallah. Irma sendiri? Saya freelance. Hosting. Cuma berlakon je macam dah. Sebab komitmen kan masa kan, dia lebih kepada fokus lebih pada keluarga lah. Anak-anak tengah membesar, betul. Dan dua-dua dah masuk sekolah rendah. Jadi dia punya jadual tu memang packnya lebih kepada jadual anak dan juga keluarga lah. So betul. Ada masa lebih tu kita buat bisnes sikit, freelance hosting sikit. So masa banyaknya diberikan kepada keluarga berbanding kerjaya waktu ini. Tapi saya percaya nanti bila dia orang dah masuk sekolah menengah ada masa lebih sikit, insya-Allah masa tu. Insya-Allah. Reza, Irma, apa nama ni persoalan lah, selain pada Mekah, Madinah, mana lagi tempat yang nak pergi bercuti ataupun tempat yang destinasi yang diidam-idamkan oleh pasangan? Ustaz nak buat pergi jalan ni. Ni tanya. Ustaz nak pergi jalan. Mana tahu ada travel agency kat luar sana tengah-tengah. Mana-mana Ustaz. Mana-mana yang dipanggil, insya-Allah. Apa tambah. Sebenarnya ni bukan kita daripada kita orang tahu. Ni sebenarnya request daripada anak-anak. Banyak kali sebut sebab kita kan baru lepas melalui proses pandemik, kita tak boleh keluar negara. Dia cakap bila nak bawa kita orang pergi umrah. Umrah ataupun niat tu lagi tinggi tu nak pergi haji walaupun baru umur 7 dengan 8 tahun. Tapi yelah kita nak perkenalkan dia tu kan, dia macam bila nak pergi sabar belum boleh keluar negara lagi. Macam tu. So mohon doalah kan ada rezeki kita dapat sampai sana. Tanah suci Mekah bersama-sama satu keluarga, insya-Allah. Jom masuklah, kenapa kita borak kat luar ni? Tak lawak. Apa perlu dah. Jom. Sebenarnya sebelum kita dahulukan benda tu, dahulukan dulu pengalaman hidup tu. Apa pengalaman hidup yang kita tak pernah lalu, yang best, yang berharga, yang kita tak lalui, benda tu yang kita bagi experience tu pula, pengalaman tu pada anak-anak. Aku nak mencintai Rasulullah SAW. Dan akhirnya saya dapat, alhamdulillah saya. Rasa cinta, rasa macam kalau boleh kita hidup dalam zaman Rasulullah sendiri.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Irma dan juga Reza sudi jemput saya ke tempat Allah. Terima kasih banyak Ustaz sudi masuk ke rumah kecil kami. Allahu Akbar. Rumah kecil tapi bermakna. Subhanallah. Reza, saya nak tanya Irma dulu boleh Baik. Silakan. Minta izin suami dulu tuan-tuan. Silakan. Itu dia. Irma, subhanallah, orang yang aktif dalam kerja amal, kerja dakwah, dan subhanallah kadang-kadang kita hairan melihat masa Irma membahagikan masa untuk ummah, suami dan juga anak-anak. Subhanallah. Moga terus istiqamah dan kebaikan. InsyaAllah. Cuma Irma, bila Irma buat kerja amal, Irma menginspirasikan masyarakat. Adakah ini salah satu bentuk dakwah Irma Hasmi? Saya tak ada pula fikir sampai fokus ke arah itu saja. Tapi kita duk fikir daripada dulu kan, bila titik penghijrahan dalam hidup saya tu, saya fikir macam okay, dah membazir waktu, umur tu macam terlalu lama dalam keadaan yang sia-sia saya rasa. So apa saya nak buat benda yang saya boleh contribute sepenuhnya, yang saya sendiri akan rasa kepuasan tu, saya akan rasa ketenangan tu, saya akan rasa keseronokan tu dalam hidup ni. So tak sekurang-kurangnya dalam hidup tu ada matlamat, ada sesuatu yang berisi, ada benda yang saya fikir saya nak bawa besok kan. Sebab kita kalau dah ke dalam alam kubur tu apa je kita boleh bawa, betul tak kan? Benda yang kita rasa cukup tak aku dah berkhidmat untuk orang-orang yang sepatutnya, dan betul tak aku dah serve Allah sesungguh-sungguhnya macam tu. So kita buat je. Maknanya macam saya duk fikir macam kan kita tahu ada hadiah ustaz lagi pakar lah kan. Sebab baik manusia tu adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. So bila fikir benda tu, okeylah buatlah. So kalau kata orang tengok, kalau orang ikut, alhamdulillah. Tapi kalau kita follow-follower tu boleh tanya kan, Kak Ima nak join jadi sukarelawan, saya macam happy lah, okeylah saya pun bagi laluan pemudahkan benda-benda baik yang dia nak buat. So kita pun happy lah kan. Betul, subhanallah. Saya suka dari perkataan Irma berkaitan tentang kita buat dulu, nanti kemudian baru kita fikir. Sebab ini bertepatan dengan apa kata Imam Ghazali rahimahullah. Bila cerita bab ikhlas. Kadang-kadang ada orang dia kata apa, ustaz, takut tak ikhlas lah. Dia kata, katalah. Ataupun kata, sebenarnya Imam Ghazali kata apa, buat dahulu, keikhlasan itu akan datang kemudian, sedikit demi sedikit. Jadi ikhlas. Subhanallah. Jadi amin. Moga ikhlas insya-Allah. Reza, subhanallah. Tadi Irma ada sebut berkaitan dakwah dan juga masyarakat. Dan saya personally, saya sendiri rasa dakwah yang paling berat adalah kepada keluarga. Ia dibuktikan oleh Nabi SAW apabila Nabi sendiri berdakwah dengan orang yang paling dekat, iaitu Abu Talib, tapi sukar. So bagaimana sebenarnya Reza hari ini cuba untuk berdakwah dalam keluarga Reza? Subhanallah. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam keluarga kami kita tak ambil konteks yang besar lah. Macam Rasulullah SAW sendiri ujiannya sangat-sangat getir, sangat-sangat kuat. Jadi mungkin kami pun tak mampu nak buat macam tu. Cuma kalau dalam konteks keluarga kami, itulah yang lebih kurangnya anak-anak lah. Maknanya pendekatan kami dengan anak-anak, macam mana kita nak memberitahu, macam setiap hari itu adalah pembelajaran bagi mereka dan juga untuk kami. Betul. Jadi kami ambil pendekatan itulah, kami cuba terangkan kenapa kita kena buat macam ni, kenapa kita kena buat macam tu. Dan sometimes kalau macam sunnah Rasulullah SAW ni ada banyak. Betul. Jadi penerangan tu satu demi satu kan. Betul, macam Irfan dengan Naili ni, dia orang tengah dalam dalam masa yang selalu bertanya, kenapa kena buat ni Daddy? Kenapa kena tu Daddy? Kenapa? Dia kena well prepared macam tu. Kena well prepared. Kadang-kadang tu kita tengah fokus kerja kan. Kenapa Daddy? Nanti hijau. Tapi alhamdulillah, sebabkan betul dalam keluarga ni kalau kita tak jaga, dari sinilah puncanya sebenarnya. Subhanallah, Irma Hasmi, tadi kita dah sebut Irma dan masyarakat. Sekarang Irma dan keluarga kecil, ada sepasang anak, ada suami, subhanallah. Macam mana legasi tu Irma nak pastikan legasi anak-anak yang mencintai Nabi SAW? Okey, untuk anak-anak ni, kita jangan bagi dia benda yang kita tak pernah dapat dulu. Kan kita selalu macam fokus macam aku dulu tak dapat mainan-mainan, contohlah mainan. Okay, masa kecil dulu nak Lego tak pernah dapat. So sekarang dia anak, aku beli Lego buat banyak untuk anak macam tu contoh kan. Tapi sebenarnya sebelum kita dahulukan benda tu, dahulukan dulu pengalaman hidup tu. Apa pengalaman hidup yang kita tak pernah lalu, yang best, yang berharga, yang kita tak lalui, benda tu yang kita bagi experience tu pula, pengalaman tu pada anak-anak. Sebab benda tu lebih berharga berbanding dengan bentuk benda fizikal, materials macam tu. So bila saya fokus benda tu,
saya terfikir, okeylah, nasib baiklah tak ada, orang kata tak jauh lari sangat daripada apa yang saya cuba sampaikan pada anak-anak lah. Kan, sebab apa, kita pun bukanlah orang kata ada sangat nak bagi semua benda yang kita tak dapat dulu pada anak. So kita lebih banyak share experience yang saya tak pernah lalui. Saya rasa macam saya terlepas dah dulu benda ni, sebab zaman kita dulu lain, zaman diorang sekarang lain. So sekarang ada banyak source yang saya boleh prepare untuk diorang. Macam dari segi akhlak, Rasulullah, ikut sunnah apa semua tu saya amalkan daripada kecil, sekecil-kecil benda. Macam kata paling simple lah, pakai baju mula dengan tangan kanan, contoh dia. Benda sekecil-kecil perkara. Betul, setuju. Subhanallah. Pepatah Melayu, orang-orang tua dia suka bagi pepatah-patah ataupun benda-benda yang berkait dengan pengalaman mereka. Contoh, sudah terhantuk baru tengadah. Dia tak ada hafal hadis, tak ada hafal Quran, tak ada bersyarah banyak, tapi pepatah itu nak bercerita pada anak-anak ataupun generasi kemudian, ini yang kami dah lalui, yang kamu kalau tak faham pepatah ni nanti kamu akan jadi macam ni. Sudah terhantuk baru tengadah. Maksudnya apa? Itulah orang cakap tak dengar kan, bila dah kena bau padan muka gitu kan. Jadi benda-benda begini berkaitan pengalaman. Untuk Reza sendiri, subhanallah, bila disebut Nabi SAW dalam kegetiran, kesukaran, Nabi disejukkan ataupun ditenangkan oleh Sayyidatina Fatimah. Bila Nabi rasa penat, Nabi ada isteri nama Sayyidina Aisyah. Maka apa pendapat Reza tentang isteri sebagai pelengkap kehidupan? Macam mana Reza menghadapi perkara ini? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Isteri itu adalah tulang-tulang suami. Tulang rusuknya, tulang belakangnya. Cantiknya seorang isteri dalam keluarga tu sebab dia yang membentuk keluarga. Saya sebagai seorang suami cuba membawa keluarga tu ke arah yang baik. Jadi seorang isteri itu yang sangat-sangat penting peranan dia. Sebab apa, minta maaf cakap Ustaz, sebagai seorang suami ni dia ada ego dia. Sebagai seorang ayah dia ada ego dia. Tapi untuk yang diplomasi dia apa semua tu lebih kepada isteri ataupun wakil wakil lah. Ya, ibu lah kan. Jadi saya sangat rasa yang seorang isteri ni sangat-sangat mainkan peranan dalam sebuah keluarga tu sendiri. So kalau melihat pada Irma, alhamdulillah kita dah 8 tahun ya. So macam saya sebutkan waktu mula-mula kami bernikah tu, kalau boleh jadilah bidadari dunia untuk saya. Jadi alhamdulillah 8 tahun badan pun dah besar. Kan? So alhamdulillah. Jadi sekarang ni memang saya apa-apa pun sharing ke minta pendapat ke Irma lah, orang di belakang tabir saya. Menerima pandangan lah, alhamdulillah. Menerima pandangan lah, sama-sama. Seronok tengok pasangan suami isteri tuan-tuan. Subhanallah, rasa nak kahwin kita subhanallah. Terus apa? Tadi bila sebut Irma ada sebut tentang cara mendidik ataupun legasi anak-anak atau cucu-cucu sekarang. Tadi Irma ada meluahkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Sebenarnya siapa Nabi di mata Irma Hasmi? Dia tak ada ungkapan yang sesuai untuk kita gambarkan. Yang penting itulah dia. Saya rasa dari sini dah cukup dah menggambarkan yang mana nak sangat. Kalau saya cerita dengan anak kan, kenapa kita kena, okey, contoh dia tanya saya, kenapa kita kena buat apa yang Rasulullah buat? Okey, apa target kita ke akhirat esok kan? Sebab kita rasa macam kita duduk kat dunia dah lama dah. Tapi sebenarnya kita ada proses-proses kehidupan lain di dalam kubur. Lepas tu kita ada akhirat, kita bangun balik. Saya cerita dengan member kan. Kat situ proses kehidupan kita lagi lama lagi. Macam mana kita nak jumpa Rasul kat akhirat? So kita kena buat benda-benda yang Rasul buat. Sama juga macam Imam. Mengenali Rasulullah tu agak lambat. Saya diberi peluang untuk ke umrah. Bila masuk dalam Masjidil Nabawi, saya tertanya-tanya kenapa ramai sangat orang datang ziarah Rasulullah sedangkan Rasulullah dah tak ada SAW. Dari situ timbul rasa macam aku nak mendalami, aku nak merindui Rasulullah, aku nak mencintai Rasulullah SAW. Dan akhirnya saya dapat, alhamdulillah, saya rasa cinta
rasa macam kalau boleh kita hidup dalam zaman Rasulullah sendiri. Rasa tak cukup lah Ustaz. Tak cukup sangat untuk kami bawa, untuk kami sebarkan dakwah kami. Apa-apa je perkara yang kami buat ni hanya untuk Rasulullah SAW. Minta maaf agak agak emosi sikit. Dan moga-moga inilah bukti mereka pasangan suami isteri yang merindui Nabi SAW, dan Nabi akan menyayangi mereka dan keluarga insya-Allah. Dan saya doakan Irma, Reza dan juga anak-anak berkumpul dengan Nabi SAW di dalam syurga insya-Allah atas kecintaan mereka kepada Nabi insya-Allah. Amin. Apakah khabar tentang umat aku? Sebelum Nabi nak wafat, Nabi nak tanya dulu sebenarnya umat aku ni macam mana nanti bila ketiadaan Nabi. Maka Fatimah kata, aku tak akan bagi tahu rahsia ayah aku selagi mana dia hidup. Kadang-kadang ada rahsia seorang ayah dengan anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seronok saya tengok Reza dan juga Irma hari ini cuba menjadi keluarga sunnah insya-Allah. Dan saya doakan insya-Allah satu hari nanti, satu waktu nanti Irma juga akan menghadapi satu waktu seperti mana baginda Nabi SAW, kullun nafsin za'iqatul maut, sesungguhnya semua orang akan bertemu dengan kematian. Dan apabila Nabi dalam keadaan terbaring, orang yang dekat dengan Nabi SAW pada waktu itu adalah isteri baginda Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan ada satu permintaan Nabi kepada Fatimah, yang selama ni Nabi memang melebihkan ummah, tapi hari itu Nabi nak minta untuk tak ada seorang pun boleh ziarah Nabi. Sebab Nabi nak berehat. Seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi disihir, Nabi diracuni oleh perempuan Yahudi, dan kesakitan Nabi pada waktu itu adalah kesakitan yang melampau. Maka Nabi kata pada Fatimah, Fatimah jangan bagi orang masuk sebab Rasulullah nak berehat. Bila Fatimah kunci pintu, tiba-tiba Fatimah dengar ada orang yang mengetuk pintu. Dan bila Fatimah Az-Zahra buka pintu rumah baginda Nabi SAW, pada waktu itu ada seorang lelaki tapi dengan suatu perasaan yang menggerunkan. Kebiasaannya bila Jibril yang hadir, perasaan itu mendamaikan. Tapi lelaki ini mempunyai aura yang sangat menggerunkan. Dan maka Fatimah berlari kepada baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW kata, wahai Fatimah, kenapa ada seorang lelaki berjubah putih menggerunkan? Maka itulah Israel. Maka Nabi dah mula faham bahawa waktu Nabi SAW bersama ummah telah habis. Dan bila Israel datang dekat duduk sebelah kiri Nabi, maka Nabi tanya kepada Israel, di manakah Jibril? Jibril ya Rasulullah berada di Arash. Dalam waktu yang seketika terus Jibril berada di sebelah kanan baginda Nabi SAW. Yang kita kenal dengan Nabi, seorang yang melebihkan ummah, maka Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, apabila aku pergi menghadap Rabbul Jalil, aku pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, apakah khabar tentang umat aku? Sebelum Nabi nak wafat, Nabi nak tanya dulu sebenarnya umat aku ni macam mana nanti bila ketiadaan Nabi. Maka Jibril AS berkata, wahai Rasulullah, ada umat engkau yang akan masuk syurga tanpa hisab, ada umat engkau yang akan masuk neraka kemudian baru masuk syurga. Dan mendengar perkataan ini, Nabi berasa tenang sebab mengingatkan bahawa umatnya masih ada umatnya yang insya-Allah akan masuk syurga. Dan saya doakan Reza dan juga keluarga kita semua insya-Allah adalah orang-orang yang Jibril AS kata bahawa kita akan masuk syurga. Amin. Nabi SAW dah nak wafat dan Nabi panggil Fatimah Az-Zahra untuk berkata perkataan ataupun ucapan wasiat terakhir Nabi kepada Fatimah. Dan Fatimah dipanggil, Aisyah pandang, isteri Rasulullah pandang waktu tu. Fatimah dipanggil, Rasulullah bisikkan kepada Fatimah satu perkataan dan Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah tarik lagi rambut Fatimah, Rasulullah tarik lagi kepala Fatimah. Rasulullah kata pada Fatimah perkataan yang dalam keadaan berbisik, kemudian Fatimah senyum. Aisyah lihat perkataan tu, lihat perbuatan tu, Aisyah panggil Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang Rasulullah kata? Maka Fatimah kata, aku tak akan bagi tahu rahsia ayah aku selagi mana dia hidup. Kadang-kadang ada rahsia seorang ayah dengan anak
Dan kecintaan di antara ayah dengan anak ni kecintaan yang sungguh luar biasa. Pernah satu ketika Fatimah datang bertemu dengan Nabi SAW ketika hidup Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni tangan aku dah menggerutu ya Rasulullah. Wahai ayahanda aku, tangan aku dah menggerutu. Penat membuat kerja rumah. Ya Rasulullah, ada tak pembantu hamba saya yang boleh dipinjamkan kepada aku untuk aku memudahkan urusan kerja aku? Maka Rasulullah kata, orang-orang, hamba-hamba yang berada dengan aku ni milik Baitul Mal, milik negara. Maka aku tak boleh beri kepada engkau, wahai Fatimah. Walaupun Nabi sayang pada Fatimah, tapi Nabi lebih menyayangi ummah, menyayangi negara lebih daripada Fatimah. Dan subhanallah, ini membuktikan bahawa kecintaan Nabi kepada ummah itu lebih besar berbanding kecintaan kepada Fatimah Az-Zahra. Dan seperti mana yang kita tahu, apabila Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendoakan buat umatnya, yakni kita. Nabi SAW tidak mendoakan Fatimah, Nabi SAW tidak mendoakan Aisyah, isteri dan juga anaknya, tapi Nabi SAW mendoakan ummah. Reza, insya-Allah satu masa itu akan tiba. Mungkin anak-anak dah mula boleh berfikir sendiri. Anak-anak mereka dah mula ada pemikiran ataupun mereka dah ada pendapat mereka sendiri. Dan pada waktu itu Abang Reza mungkin akan terpaksa menguruskan di antara memilih agama atau memilih anak-anak. Dan saya mengharapkan Abang Reza insya-Allah pada waktu itu kuat insya-Allah untuk mendidik anak-anak memilih pilihan agama berbanding pilihan mereka sendiri. InsyaAllah Ustaz, kami buat mana yang mampu. Masa itu akan tiba insya-Allah. Rezeki kami, saya rasa hidup ni pun itulah pengakhiran dia, Ustaz. Kami sangat-sangat harapkan insya-Allah momen tu akan sampai. Walaupun yalah, kalau kata amalan yang kami buat ni terlalu sikit, terlalu kedil, semoga Allah terima dan Rasulullah SAW menjadi saksi untuk semua perkara itu, insya-Allah. Kadang terfikir anak ni kan anugerah dan tanggungjawab kita berapa, bukan orang kata sekecil-kecil perkara. Nak menjalankan dan nak menjaga amanah Allah tu kan. Kadang orang kata kenapa 2 orang saja, tapi saya rasa berat nak tanggung 2 orang ni pun nak dikasih mampu mendidik dia sebaik-baik kan. Dan sekalipun mungkin kita tak perfect kan, saya selalu mengharap anak ni menjadi sebab saya dapat masuk syurga. Kita tahu kan benda tu kan hanya anak-anak yang soleh dan solehah saja yang boleh membantu ibu bapa. Jadi saya cuba yang terbaik untuk tu supaya mereka boleh selamatkan saya besok dekat akhirat.